Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara bersama dengan saya pada petang hari ini menemani anda melalui Radio Duren Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Saya Nurbaya Hassan. Seperti biasa pada petang hari ini kita ada segmen ruang tamu kita, dan untuk segmen ruang tamu kita ini saya telah menjemput seorang tetamu, si cantik manis yang merupakan seorang penulis, penggiat teater, deklamator yang berkreatif dalam kegiatan seni sekitar ibu kota sejak tahun 2006. Beliau adalah Fazlina Hishamuddin, dan terima kasih kerana sudi ke studio saya pada petang ini. Oh, terima kasih banyak. Okey, dan untuk makluman para pendengar Duren Nusantara, Fazlina and the Lashkar. Fazlina and the Lashkar merupakan sebuah kumpulan yang menyampaikan lagu-lagu puisi yang bersifat ensemble, bersifat fun dan contemporary. Dan Fazlina mengambil inisiatif bersama rakan-rakan baiknya yang terdiri daripada Anas Rizwan, kemudian Anas Syuhada dan lain-lain untuk membentuk sebuah kumpulan yang memperjuangkan lagu-lagu puisi kontemporari. Maka lahirlah Fazlina and the Lashkar. Okey, sebelum kita nak bercerita panjang mengenai lagu puisi, penglibatan Fazlina and the Lashkar dalam dalam industri kesenian, kesusasteraan ini, boleh ceritakan sedikit kepada para pendengar Duren Nusantara bagaimana Fazlina and the Lashkar ditubuhkan dan bagaimana boleh ada tercetusnya idea, oh come let's do a band. Bagaimana? Okey, sebenarnya saya memulakan aktiviti mendeklamasi puisi ataupun berpentas dengan menyanyikan puisi ni sejak tahun 2008 macam tu. Saya mula dengan mengikuti event-event atau acara-acara seni independen. Saya terlibat dengan Rantai, Frinjan dan sebagainya seorang menggunakan nama Fazlina Hishamuddin. Tapi saya selalu pergi buat acara tu, saya selalu membawa beberapa orang yang mengiringi saya, main gitar, main kahun ataupun main just vokal saja, sebab saya perlukan sokongan ketika membuat persembahan. Jadi antara rakan-rakan yang selalu berjuang bersama saya ni, mereka-mereka yang disebutkan tadi lah, seperti Anas Ridwan, Anas Syuhada, di mana kami ni semua adalah rakan-rakan, sahabat-sahabat yang selalu lepak kedai mama, lepak-lepak. And then kalau ada show, jom korang teman saya untuk ni, untuk iring sekali saya. Diorang pun okey, sebab diorang ni pun adalah rata-ratanya terdiri daripada mereka yang mengambil belajar di UiTM, UM yang ada course yang ambil jurusan seni, ada muzik, ada teater. So saya rasa apa salahnya saya buat satu kumpulan yang bergerak secara ensemble, yang menyampaikan lagu-lagu puisi yang saya cipta. Jadi bila kami dah bergerak aktif tu, pada tahun lepas Dubuk Press melihat persembahan kami dan dia menawarkan untuk membuat single. Jadi kami fikir macam, nampaknya perjuangan kita ni macam serius lah ya bunyi dia, padahal pada awal-awalnya just sekadar untuk suka-suka, santai-santai, because kerana kita buat ni kerana kita suka dengan benda ni, kita suka dengan persembahan, kita suka dengan puisi. Jadi secara tiba-tiba benda ni terjadi dan sehinggalah kita ada pun satu single ni. Dan single ini bertajuk Siapakah Yang Engkau Cari. Ada 3 buah lagu dan diterbitkan oleh Dubuk Record. Dan okey, boleh ceritakan mengenai album yang dilancarkan pada April 2015 ni. Siapakah Yang Engkau Cari ini ditulis sendiri, puisi ini ciptaan Fazlina, dan kemudian lagunya siapa yang kompos? Siapakah Yang Kau Cari ni antara puisi yang saya tulis dah lama dah. Sebenarnya diminta satu kumpulan reggae ni, band reggae ni, nama kumpulan ni Sharpshooter. Mereka minta saya buat lirik untuk
diorang punya band. Mm-mm. Bila saya dah buat, lepas tu diorang record and then diorang cakap Mhm. macam tak sesuai lah dengan muzik mereka, sebab muzik mereka lebih mainstream lah. Mm, mm, Contohnya, mm, 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 mm. lirik itu terlalu puitis sehingga kan mereka rasa tak sesuai dengan band diorang. Mm-mm. So saya cakap, okay tak apa, diorang dah arrange muzik semua. Saya cakap, okay juga lagu ni kalau jadi lagu puisi saya sendiri. Mm-mm. So setiap kali saya berpentas, saya bawakan lagu ni dan nampaknya ramai orang suka lah, sebab dia ada contemporary di situ, di mana saya suntikkan elemen reggae dekat dalam persembahan tu dan puisinya puitis lah. Jadi terus kami jadikan dia sebagai lagu single untuk diperkenalkan di radio-radio lah. Jadi alhamdulillah lah dah masuk beberapa lagu di radio. Kita dah masuk di IM4U lah, yang selalu mainkan lagu-lagu kita. Dan ada 2 buah lagu lagi, iaitu Sederhana dan Cahaya Daripada Lumpur. Ini adakah ciptaan Fazlina juga? Puisi-puisinya memang saya yang tulis. Sederhana saya tulis sendiri, dan di-arrangekan muziknya oleh Anas Ridwan. Dan begitu juga dengan Cahaya Dari Lumpur, saya tulis dia punya puisi dan dia punya arrangement daripada Anas Ridwan juga. Okey, bercerita mengenai album, kita cerita je pasal album, tapi bagaimana para pendengar nak dapatkan album Siapakah Yang Engkau Cari ni? Kami buka pembelian di Instagram kami dan Facebook kami secara online, dan juga boleh pergi ke Instagram kami iaitu Fazlina and the Lashkar, juga di Facebook kami Fazlina and the Lashkar. Boleh juga dapatkan secara fizikal di kedai Dubuk Press di HQ mereka di Bandar Baru Bangi. Dan berapa ringgit satu album? RM15 sahaja. Murah sahaja. 3 buah lagu untuk pengenalan. Boleh, alhamdulillah, sebagai orang kata permulaan. Dan okey, meneruskan mengenai Fazlina and the Lashkar. Saya berminat dengan perkataan The Lashkar. Bagaimana boleh tertimbulnya idea? Mengapa memilih nama Lashkar tu? Apa significationnya, signifikasinya dengan kumpulan ni? Okay, ketika saya menggunakan nama Fazlina Isyamuddin, bila mereka dah mereka dah mengiringi saya setiap kali persembahan, saya selalu akan tulis dekat mana-mana lah status saya ke apa ke. Okay, hari ni saya akan bergempur dan berdendang bersama Lashkar-Lashkar saya. Kononnya diorang ni adalah askar-askar yang berjuang bersama saya lah. Jadinya saya rasa tak ramai orang yang nak memperjuangkan lagu-lagu puisi ni, sebab kita pun sedia maklum bahawa puisi ni tak popular seperti hiburan yang lain. Kalau puisi je macam orang pun rasa bosan dan sebagainya. Jadinya saya cakap dengan mereka ni, kita memang takkan buat untung tau dengan nyanyi lagu puisi ni, tapi kita akan rasa kenikmatan dia bila kita berpentas dan sebagainya. Jadi mereka ni saya gelarkan sebagai The Lashkar, yang bermaksud pahlawan yang mengiringi saya untuk berjuang. Okey, dan bercerita mengenai lagu-lagu puisi, kita sering dikaitkan dengan nama-nama seperti Zubi Ali, Kopratasa. Saya ibaratkan Fazlina ni the next Ras Adi Baratzi. Kan? Kemudian dan sekarang ni ada Fazlina and the Lashkar yang memperjuangkan lagu-lagu puisi. Kita dah jarang tau dengar lagu-lagu puisi. Yang ada, yang terbaru adalah daripada Saidin Umar, menerbitkan, baru saja launch album Mimpi Anak Muda. Tetapi puisi-puisi itu adalah puisi-puisi daripada penulis-penulis yang terkenal seperti Khalid Saleh, Allahyarham Rahimidin Zain. Lepas tu kemudian beberapa lagi, dan sekarang ini muncul pula kumpulan, bagi saya orang muda, Fazlina and the Lashkar. Jadi bagaimana, apakah pandangan you terhadap dunia lagu puisi? Mungkin saya boleh nak dengar perbezaan ini daripada orang mereka yang otak ini ada komposisinya mereka sendiri, tetapi you daripada pandangan daripada segi orang muda bagaimana? Saya rasa ramai tau sebenarnya kalau nak dilihat perkembangan lagu-lagu puisi ni yang muda-muda, antara yang betul-betul popular lah dekat Malaysia ni, saya boleh panggil Fin Jamal. Okay, Fin memang asalnya daripada puisi, kita pun kenal dekat rantai dan sebagainya. Dia memang menyanyikan lagu-lagu puisi, tetapi Fin dan percaturan dia dalam mempertengahkan lagu-lagu puisi, dia bawa benda tu pergi ke mainstream. Dia push diri dia sampai pergi mainstream, and masyarakat pun terima benda tu, nice.
lagu puisi yang telah di-mainstreamkan. Okey, saya melihat perjuangan Fing tu satu perjuangan yang baik. Jadinya orang mula start mendengar lagu-lagu puisi walaupun bilangannya masih sedikit. Okey. Macam yang cakap tadi tu, perbandingan di antara yang lama dengan yang baru tu, saya tetap rasa respect, salute dengan perjuangan seperti Kopratasa, Alida Amiro dan semualah yang masih lagi memperjuangkan lagu-lagu puisi ni, sebab memang suka sebenarnya untuk orang mendengar. Jadi saya sebagai penggiat seni ni, bagi saya penting. Macam mana kita nak bagi anak-anak muda minat dengan puisi, ialah dengan funkan dia, memberi kegembiraan ke dalam lagu-lagu tu. Jadi saya cakap dengan Lashkar saya ni, kita jangan buat lagu-lagu yang boring. Puisi tu dia kita dah tahu boring dah. Jadi kita angkat dia kepada irama-irama yang kita rasa orang dengar nice lah, dan dia akan cuba untuk mencari kita dengar balik lagi. Dah lah puitis, and music dia pun fun, benda-benda tu. Sebab saya rasa penulisan saya belum lagi capai tahap orang-orang yang hebat, macam yalah orang-orang hebat yang menulis sekarang ni. Saya Zubir Ali dan sebagainya, memang saya takkan, belum lagi capai ke tahap tu. Masih lagi belajar, masih lagi membaca, menghadiri bengkel dan sebagainya. Tapi apa yang ada sekarang ni, saya rasa permasalahan yang ada dekat masyarakat sekarang ni ialah orang rasa lagu puisi ni bosan. Jadi apa yang saya cuba buat sekarang ialah, okay, I tak nak bagi you guys bosan. You guys akan geleng-geleng kepala, you akan entak-entak kaki, because of kita boleh jadikan benda ni interesting, tapi kita kena cubalah. Itu yang saya rasa saya cuba bereksperimen dengan. Jadi mungkin boleh spesifikkan apakah jenis genre muzik yang dibawakan oleh Fazlina and the Lashkar dalam membawakan lagu-lagu puisi ni? Dia masih lagi Nusantara, masih lagi berbaur Nusantara, berbaur Kopratasa, berbaur M. Nasir, cakap macam tu lah. Tetapi dengan young and age. Dia lebih muda, bertenaga, dan dia menarik lah. Dia tak ada macam kita tengok, ini persembahan lagu-lagu puisi ke? Tak lah, because of ada elemen-elemen tari kat dalam tu. Kita masukkan vokal kat dalam tu. Kita nak yang Lashkar dekat belakang ni tak statik just main gitar, tak. Kita bagi dia orang bergerak, move. Saya rasa lah, sebab kita muda kan, so kita try untuk suntik benda yang baru, energy tu. Sebab saya rasa bukan kita tak nak menidakkan keupayaan puisi tu sendiri. Betul, puisi tu sendiri dah satu hiburan yang lain daripada hiburan-hiburan entertainment, nyanyian dan sebagainya ni. Tapi kita sendiri nak bawa puisi ni pergi pentas. So apa yang kita kena buat? Kita kena cubalah memudakan dia, kan, mengkontemporarikan dia. 2016 kan, so ada banyak elemen-elemen yang kita boleh masukkan post rock kat dalam tu, kita masukkan elektrik punya music kat dalam tu kan, which is benda tu akan jadi menarik. Dan perhitungan Fazlina and the Lashkar dalam memperjuangkan lagu-lagu puisi. Sebab kita dah tahu Kopratasa, mereka ada zaman mereka, kemudian mereka senyap kerana lagu-lagu puisi ni sukar untuk diterima ramai setelah genre-genre muzik daripada barat masuk, dan jenis-jenis lagu selain daripada lagu puisi telah menghantui minda anak-anak muda. So jadi agak sukar untuk naikkan semula lagu-lagu puisi ini untuk menjadi sesuatu yang lekat di kepala. Contohnya lagu daripada Kopratasa, Masihkah Kau Ingat, tu pernah menjadi, orang kata, lagu berhantu dahulu, tapi sekarang ni kalau kita tanya pada anak muda, tak tahu pun. Tak tahu. So jadi bagaimana Fazlina and the Lashkar nak memperjuang perhitungan kamu untuk memperjuangkan lagu-lagu puisi ni agar ia lekat dalam otak mereka? Saya lepas kita keluarkan album ni, kita tahu yang perjuangan tu masih sukar. Masih sukar kan? Sebab kita nak masuk radio susah. Hot FM memang takkan lah nak putarkan lagu kita. Kita faham benda tu. Saya dari awal lagi saya cakap dengan Lashkar saya, kita jangan tergesa-gesa. I mean, kita dari dulu lagi kita buat benda ni sebab passion. Kita buat sebab kita suka buat benda ni. Jadi kita jangan expect benda ni akan meletup, lagu kita akan keluar radio dan sebagainya. Kita relax chill je. Sebab bagi saya Kopratasa dia buat benda ni because dia tahu, kerana dia tahu perjuangan dia.
kalau sebut dia lagu puisi, Kurpatasa, orang akan sebut Kurpatasa. Dan sebab ketika itu pula memang zaman mereka. Betul. Zaman ni memang puisi, anak alam dan sebagainya. Zaman kita ni orang dengar lagu-lagu cinta, kan, lagu-lagu pop, K-pop dan sebagainya. So perjuangan tu susah, perhitungan tu memang perhitungan yang berat. Tapi sebab saya fikir siapa lagi nak buat benda ni? Kan? Siapa lagi yang nak buat kalau anak-anak muda sendiri pun berpaling tak nak buat benda ni, kan? Jadi kita lah yang cuba nak angkat benda tu. Kita cuba. Kalau satu tahap nanti memang tak boleh, okeylah, kita fahamlah memang masyarakat susah nak terima dan sebagainya. Tapi buat masa ni perjuangan tu belum ni lah. Walaupun kita tak keluar TV dan sebagainya. Tapi alhamdulillah show kita masih ada. Aktiviti memang padat. Setiap bulan memang ada acara orang panggil, tak kisahlah karang craft ke mana-mana event seni ke, alhamdulillah masih ada. Dan kita pun rasa macam okey, maksudnya dia still nak kita mendengar kita dan okeylah. Maksudnya kan setengah anak-anak muda ni bila dia try sesuatu, dia cepat give up. Benar. Sebab dia rasa macam, alah aku penat buat compose, recording dan sebagainya. Tiba-tiba end up orang tak beli pun CD. It's okay. Sebab kita dah tahu dah perjuangan yang kita pilih ni memang perhitungan dia besar and berat. Kan? Puisi memang susah nak tembus. Tapi kena cuba. Dan satu lagi saya ingat yang anak-anak muda ni kena belajar pergi ke event-event yang sastra yang dipelopori oleh matang-matang punya otak-otak. Exactly. Otak dan sebagainya. Kebanyakan budak-budak muda independen ni, diorang segan dan diorang rasa ada gap dengan yang ni. Geng-geng veteran ni. Bagaimana Fazlina boleh berikan tips kepada anak-anak muda supaya buang gap tu? Mungkin saya, ada setengah tu. Kebetulan ketika saya basking hari tu dekat mana tah, Datuk Kemala tengok kami perform. Ini cerita dia lah. Macam mana saya boleh orang kata tembus pergi ke sastra yang orang kata sastra tinggi, bukan independen lagi. Ketika kami buat persembahan tu, Datuk Kemala berhenti dan tengok persembahan kami. Kemudian dia cakap, ada rupanya Fazlina Indolashkar dalam dunia ni. Maksudnya kat Malaysia ni ada kumpulan yang macam ni, which is interesting. Dia cakap, tak apa, nanti kita contact. And then setiausaha kehormat dia pun kontak saya selepas tu beberapa kali. Dan saya pun terlibatlah secara tak langsung dengan kumpulan-kumpulan yang saya rasa yang memang memartabatkan sastra secara khususnya. Jadi saya fikir, yelah, geng-geng independen ni aku cakap lah macam okeylah Faz, you dah masuk geng-geng ni. Bagi saya jangan ada gap. Sastra itu sepatutnya tidak ada gap. Dia universal. Exactly. Dia patut menyatukan benda tu, kan? Maksudnya independen boleh, sastra tinggi boleh, sastra tengah-tengah pun boleh. Dia sepatutnya menjadi satu. Dia sepatutnya dia tak perlu malu untuk belajar dengan orang yang lebih tua, betul. Orang yang lebih berpengalaman. Saya rasa mungkin anak-anak muda ni dia ada ego dia sendiri ke, ataupun dia orang pun rasa macam jodoh jauh sangat nak capai. Saya rasa cuba je, kan? Cuba aje, explore aje. Macam tu lah. Okey, kita berhenti rehat sebentar. Kemudian kita sambung semula. Kita akan tanya pada Fazlina mengenai aktiviti-aktiviti Fazlina Indolashkar. Dan juga dengar katanya Fazlina Indolashkar akan melibatkan diri di dalam ekspresi puisi Dunia Numera yang akan berlangsung pada bulan Mac tahun 2016 ni. Kita berhenti rehat sebentar. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Terima
kasih kerana masih lagi bersama dengan saya Nurbaya Hassan melalui Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Dan kita masih lagi di segmen ruang tamu kita dan masih lagi bersama dengan tetamu saya iaitu Fazlina Hishamuddin. Dan beliau merupakan ketua untuk kumpulan Fazlina and the Lashkar seperti mana yang saya sebutkan tadi. Fazlina and the Lashkar merupakan sebuah kumpulan yang memperjuangkan genre lagu-lagu puisi dan lagu-lagu puisi ni jarang kita dengarkan di corong-corong radio seperti mana zaman-zaman Zubir Ali, Koputrasa ataupun Ras Adi Barakzi. Tetapi kali ini Fazlina and the Lashkar membuat perhitungan mereka sendiri untuk mengketengahkan semula lagu-lagu puisi ini untuk menjadi popular, sepopular pada tahun 80-an, 90-an. Dan mereka sudah pun melancarkan sebuah album yang bertajuk Siapakah Yang Engkau Cari, yang mengandungi, album ini mengandungi 3 buah lagu. Yang pertama Siapakah Yang Engkau Cari, yang kedua Sederhana, yang ketiga Cahaya Dari Lumpur. Dan album ini boleh didapati diberi melalui secara online melalui Fazlina and the Lashkar Facebooknya ataupun melalui Instagram Fazlina and the Lashkar, dan juga boleh dibeli terus daripada Dubuk Press di HQ mereka di Bandar Baru Bangi. Tetapi rasanya pembelian secara online mendapat perhatian, kan? Ya, betul. Okey, tadi kita dah dengar cerita daripada Fazlina Hishamuddin mengenai bagaimana tertubuhnya Fazlina and the Lashkar, mengenai sebagai seorang anak muda yang memperjuangkan lagu-lagu puisi, sedangkan kita tahu otai-otai lagu yang memperjuangkan lagu puisi ni pun orang kata struggle untuk perjuangkan. Ni pula bagaimana kamu anak-anak muda ni pula, kita dah dengar tu. Tetapi nampaknya perkara-perkara itu bukanlah menjadi satu halangan kepada Fazlina and the Lashkar untuk terus memperjuangkan, kerana orang kata kalau tiada Fazlina and the Lashkar, siapa lagi nak perjuangkan, kan? Yang otai-otai tu memang sudah tentu mereka otai. Kita tak tahu, at least mereka ada pelapisnya dalam secara tidak sedar. Dan untuk makluman para pendengar Durian Nusantara, Fazlina and the Lashkar ni aktiviti mereka kalau ikutkan penuh tiap-tiap bulan mereka ada je aktiviti, dan mungkin Fazlina and the Lashkar boleh ceritakan aktiviti-aktiviti akan datang. Okey. Untuk aktiviti yang terbaru ni pada bulan ini, hari Jumaat malam kami ada persembahan di Malam Puisi Damai untuk mengumpulkan dana-dana untuk membasmi kemiskinan, lebih kurang macam tu lah. Kami akan satu pentas bersama Koputrasa. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Dan 26 hari bulan malam, dan kemudian pada Mac kami akan terlibat insya-Allah lah seminggu bersama dengan Numera, iaitu Ekspresi Puisi Dunia Numera 2016. Okey. Berkenaan dengan ekspresi puisi dunia Numera yang kali ketiga akan berlangsung pada Mac 2016 ini. Saya nak bertanya, sebab ini saya pernah menemu ramah Umar Uzair mengenai ekspresi puisi dunia Numera yang akan berlangsung nanti. Ini acara ini akan mengumpulkan sastrawan-sastrawan negara, sarjana, ahli bahasa, seniman dan artis dari 8 buah negara. Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Belgium, Bangladesh, Thailand dan Rusia. Dan Fazlina and the Lashkar merupakan salah satu peserta yang akan terlibat bersama-sama dengan mereka daripada luar negara ini. Bagaimana perasaan dan bagaimana pandangan terhadap acara ekspresi puisi dunia Numera ini? Saya pertama sekali saya rasa sangat teruja, dan saya rasa macam gembira sangat sebab akhirnya kami boleh bersama-sama dengan delegasi-delegasi dunia terlibat dengan 8 buah negara, semua berkampung bersama-sama. Delegasi semua yang semuanya mencintai puisi. Maksudnya semua orang kat situ mengangkat puisi sebagai satu medium yang tinggi. Jadi kemunculan kami sebagai mereka yang membuat persembahan tu, saya rasa satu kegembiraan lah untuk kami sama-sama, sebab kami pun muda-muda lagi, yang terlibat pun mungkin semuanya dah otai-otai semua, kan. Jadi diberi peluang untuk membuat persembahan oleh Numera sendiri, sangat berbesar hati dan
tak sabar. Dan apa pandangan Fazlina Hishamuddin terhadap acara ekspresi puisi dunia Numera ini? Saya sangat berharap bahawa anak-anak muda kita datanglah untuk bersama-sama melihat acara ni, sebab kita bukan ada penyair dari Malaysia saja, kita ada penyair dari 8 buah negara. Jadi kita berkongsi bersama-sama. Saya rasa kita kena giatkan lagi promosi ini kepada anak-anak muda, sebab anak-anak muda ni itulah dia banyak pergi independent punya event sampai dia tak nampak apa-apa acara-acara yang ada dekat dalam negara kita yang berprestige kan. Jadi saya rasa saya akan mengambil inisiatif lah pada bulan Mac nanti. Saya akan all out lah, saya akan bersungguh-sungguh mempromosikan Numera punya acara. Dan dengannya ada sebuah simposium bahasa dan kebudayaan, ada yang akan mahu belia-belia datang dan mendengar sendiri intipati-intipati mengenai bahasa dan kebudayaan. Jadi mungkin Fazlina merupakan salah seorang belia. Apa yang ingin dikatakan kepada belia-belia di luar sana itu untuk menarik minat mereka untuk datang, sebab acara ini percuma kan? Betul. Saya rasa sekarang ni memang anak-anak muda kita menggunakan media sosial sebagai satu ruang untuk promosi acara dan sebagainya. Jadi kita gunakan ruang itu. Kita ada komuniti, ada banyak komuniti kan dekat anak-anak muda komuniti, ada Frinjan, Bocor, ada Rantai. Kita akan kita akan buat promosi dan bagi tahu kat mereka bahawa ini adalah acara yang kita buat untuk mereka. Mereka juga kan? Kita buat untuk mereka, dan benda ni bukan kecil, bukannya panel-panelnya daripada Malaysia sahaja, tapi panelnya daripada 8 buah negara yang semuanya hebat-hebat, yang semuanya ada status dan nama yang memang seniman di tempat mereka. Jadi inilah dia peluang dia. Dan bagaimana nak melunturkan stigma para belia ini tentang ekspresi puisi dunia, ala ni mesti acara orang tua. Jadi kita ni muda-muda. So jadi macam mana nak melunturkan stigma itu? Ini bukan acara orang-orang tua. Ini acara untuk kita semua. Bagaimana, apa pendapat Fazlina? Nak melunturkan tu memang susah lah. Dia memang susah sebenarnya nak mencuci mentality. Sebab mereka mungkin sudah ada mentality macam acara yang macam mainstream punya acara ni mesti orang tua yang akan terlibat dan sebagainya. Saya rasa melalui Fazlina and the Lashkar ni, kebanyakan pengikutnya kan budak-budak muda, remaja. Jadi saya fikir bila nampak nama kami nanti, insya-Allah kami akan cuba untuk tariklah, datanglah. Because inilah untuk korang. Kita buat benda ni untuk awak semua, dan kita pun terlibat menjadi wakil belia untuk ekspresi puisi ni. Dan sebenarnya kat Malaysia ni sekarang tengah demam puisi. Semua orang pun nak tulis puisi. Jadi ya, betul. Inilah walaupun masanya. 2 baris pun tak kisah. puisi. Puisi juga. Jadi orang-orang yang macam ni lah datanglah untuk kita dengar, kita berforum sama-sama untuk kita menikmati persembahan daripada pelbagai negara. Dan terancana bahawa Ken Zuraida, iaitu isteri kepada Rendra juga akan hadir untuk menyertai ekspresi puisi dunia Numera ini, selain daripada negara kita sendiri, seperti Datuk Kemala, Khalid Saleh insya-Allah akan menyertai. Ini Ken Zuraida, mungkin boleh diambil opportunity itu, peluang itu untuk berjumpa, untuk kita dengarkan persembahannya. Ramai rakyat Malaysia ni, terutama anak-anak muda ni, menjadikan Rendra sebagai tokoh puisi kegemaran mereka daripada persembahan dan sebagainya. Tapi kalau mereka tak datang acara ni, bagi saya rugilah. Kerana dia akan dengar daripada mulut isterinya sendiri. Isterinya sendiri yang akan membuat persembahan monolog dia. Jadi datanglah. Sepatutnya kena buka minda, datang untuk percaya yang acara ni dibuat untuk mereka juga. Dan acara ini adalah percuma semata-mata. Percuma. Percuma semata-mata. Okey, Fazlina, kita berbalik kepada perhitungan Fazlina and the Lashkar ni. Dan selain daripada acara-acara ini, seperti saya tahu, kadang-kadang kerap kali juga saya nampak Fazlina and the Lashkar di pentas-pentas anjuran JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, dan beberapa lagi memenuhi permintaan-permintaan. Dan dengar juga Fazlina juga ada mendekati para belia, di mana Fazlina and the Lashkar mengajar,
mencurahkan ilmu, berbagi ilmu dengan mereka. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit apakah jenis pengajaran yang Fazlina ajarkan berbagi ilmu tu? Saya banyak dipanggil untuk membuat bingkil puisi dan persembahan. Saya tak rasa yang saya bagus sangat untuk mengajar puisi, tapi untuk yang adik-adik, anak-anak sekolah menengah yang baru nak berjinak-jinak tu, insya-Allah lah saya cuba untuk berikan ilmu yang saya ada. Dan cikgu-cikgu juga panggil saya untuk macam mana nak mengajar daripada segi persembahan puisi. Dan itulah yang kami lakukan. Yang terbaru saya buat dengan anak-anak yatim, yang mana kita mengajar persembahan puisi dan teater sekaligus, sebab yang laskar-laskar saya ni pun dia orang ada latar belakang teater dan muzik. Jadi kami bukan saja nak ada dekat Malaysia ni sekadar untuk menghiburkan dengan lagu-lagu kami. Saya fikir ilmu itu harus diteruskan. Kalau kita hanya kita saja asyik muka kita je, asyik muka rumah je kan, orang pun akan bosan juga. Jadi kita kena cari pelapis, kena banyakkan pelapis. Saya seronok tengok puisi ni diminati, tapi kena ada ilmu juga. Kan memang puisi ni orang rasa macam senang nak buat kan, tapi kena ada ilmu untuk mempelajari dia. Tak kisah dari segi persembahan ke, dari segi penulisan ke, dua-dua kena seimbang. Okey, sedikit pendapat daripada Fazlina Hishamuddin mengenai kesusastraan, sastra. Susah nak menyentuh hati anak muda sekarang ni mengenai sastra. Mereka lebih suka, bila kita nak bercerita mengenai sastra, mereka akan beralih topik. Kan? Jadi tetapi sastra ini sangat terkait rapat dengan bahasa kita sendiri, bahasa Melayu. Cintakan sastra, secara otomatisnya akan cintakan bahasa Melayu. Jadi bagaimana kita sebagai wakil belia ini untuk orang kata menanamkan sifat kepada adik-adik kita, janganlah ketepikan sastra. Ibaratnya kalau ketepikan sastra, mereka ketepikan bahasa mereka. Bagaimana Fazlina dan Enda Lashkar, mungkin tanggungjawab Fazlina Enda Lashkar? Saya melihat benda ni dia jadi macam penyakit lah, sebab bahasa ni betul, bahasa tu dia berubah kan mengikut zaman, tetapi akar tu jangan dilupakan. Maksudnya kita membesar dengan pembelajaran bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Yang memang mak bapak kita, nenek kita, atuk kita didik kita dengan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Benar. Tapi bila kita dihimpit oleh globalisasi kan, teknologi dan sebagainya, memang kita akan terkuis juga dengan benda tu. Tetapi bagi saya, cuba untuk pertahankan benda tu. Macam saya sendiri kan, Facebook ke, Twitter ataupun Fazlina Enda Lashkar punya page, saya tak pernah tulis dalam bahasa Inggeris. Saya cuba untuk melayukan hampir semua benda. Bisnes saya ke, apa ke, jual apa benda ke. Saya tahu benda tu nak pergi global, tapi saya tak kisah. Kalau kau nak beli barang kita, kau kena tahu bahasa Melayu. Itu saja. Saya rasa itu peranan saya sendirilah as sebagai orang yang memperjuangkan bahasa Melayu dan berada dekat Malaysia ni. Saya rasa budak-budak lashkar saya pun, saya selalu cakap dengan mereka, janganlah tiba-tiba korang kat atas korang nak cakap bahasa Inggeris pula. Kan, please lah. Kan, jangan. Sebab korang kena tahu root korang tau. Ya, betul. Always tahu akar kita semua kan. Sebab memang betul bahasa Inggeris tu bahasa kedua kita yang memang kita guna kadang-kadang. Yelah, kita budak-budak ni lagi lah kan, semua benda pun dalam bahasa Inggeris. Tapi macam mana pun daripada segi kita cuba pertahankan benda tu. Dan anak-anak muda sekarang ni, masalahnya ibu bapa sendiri pun menerapkan benda tu kan. Apa benda pun dalam bahasa Inggeris. Cakap communication kat rumah pun dalam bahasa Inggeris. Jadi benda tu suka nak dibendung kan. Maksudnya kita sendiri tak boleh nak pergi beritahu kat mak bapak diorang untuk tukar benda tu. Tapi kita sendirilah. Kita sendiri ada peranan kita. Kawan-kawan kita. Macam saya, kalau kawan saya cakap bahasa Inggeris, saya balas cakap bahasa Melayu balik. Sebab bagi saya, itulah cara dia kan untuk perjuangkan. Apatah lagi pula kita bersama-sama Numera ni memang memperjuangkan bahasa Melayu. Itulah antara inisiatif yang dia buat kan untuk memperjuangkan bahasa Melayu. Saya harap ekspresi puisi dunia ni semua orang bercakap dalam bahasa Melayu. Kecuali mereka yang berada dekat negeri mereka masing-masing, negara mereka masing-masing lah. Tapi kita cuba supaya orang tengok keindahan bahasa kita. Tengok okey. Menarik sebenarnya persembahan dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah pun. Okey, dan soalan terakhir ini mengenai DLP.
mengenai pembelajaran dalam bahasa Inggeris yang akan diterapkan di sekolah-sekolah. Dual language program yang akan diterapkan di sekolah-sekolah. Apa pendapat Fazlina tentang DLP ini? Saya ingin sekali mendengar satu dua kata daripada tentang itu daripada orang muda, sebab saya dah dengar daripada yang otai-otai bagaimana mereka membantah, tetapi bagaimana pendapat Fazlina? Saya tak setuju. Okey. Kita cakap terus terang saya tak setuju sebab jangan kata pasal bahasa kau tak dapat kerja. Benda tu kan. Sebab saya rasa dia bukan sebab tu. Dia sebab pengalaman kau, dia sebab kau punya semangat untuk bekerja, semangat untuk cari kerja dan sebagainya. Jangan cakap kerana bahasa Inggeris kau tak dapat kerja, kerana bahasa Inggeris kau tak diterima oleh bagi saya tak. Okey. Dan apa kerajaan yang cuba buat sekarang ni bagi saya untuk menduikan bahasa tu, maksudnya mendualkan bahasa tu, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu tu, bagi saya check balik diri kau ni sebenarnya kita ada Malaysia je kot untuk kita perjuangkan. Jadi kenapa kita tak nak menggunakan bahasa kebangsaan kita? So apa guna orang mempertahankan buat perlembagaan zaman sebelum merdeka dulu pertahankan bahasa Melayu, tapi sekarang ni kau pijak-pijak je bahasa Melayu. Kan? Saya bukanlah nak jadi aktivis sangat tau, tapi bagi saya kita ada tu je. Itu roots kita, jati diri kita. Jadi besok kalau orang English datang sini, apa yang kau ada? Bahasa pun tak ada. Tak malu ke? So bagi saya macam-macam mana pun bahasa Melayu kena terus hidup. Sekarang ni dah macam makin susut dah macam nazak ni. Orang makin nak menazakkan dia, makin tak nak bagi ubat dekat dia. Dia dah nazak dah, tak nak bagi ubat lagi kat dia. So kita rawat bahasa Melayu kita, rawat bahasa Malaysia kita supaya orang luar respect kat kita dan kita sendiri pun bangga untuk bagaimana kita pergi ke negara Jepun, mereka tetap pertahankan bahasa mereka. Nak tak nak kita kena berbahasa Jepun bila ke Jepun. Kita pula kena belajar bahasa juga. Kenapa kat sini kita tak nak buat macam tu? Saya pelik kan, dekat interview pun Melayu dengan Melayu pun nak kena cakap bahasa Inggeris. Kenapa? Dia bukan bahasa, dia bukan masalah bahasa, dia masalah kau punya personality, IQ dan sebagainya. Bukan masalah bahasa bagi saya lah. Dan jadi apakah sebagai seorang belia, apakah mungkin satu dua idea daripada Fazlina dalam yang boleh diutarakan untuk mengekang anak-anak muda zaman sekarang, adik-adik kita untuk jangan terpengaruh, adalah jati diri. Benda tu memang susah sebenarnya. Memang sangat susah. Sebab kita tak boleh kita kat sini kita tak boleh bermain dengan pilihan mereka, sebab semua orang dia ada pilihan untuk mengikut apa yang dia. Tapi kalau 80%, maksudnya 80% keluarga itu menerapkan bahasa Inggeris dalam kehidupan mereka, siapa kita memang tak boleh nak buat benda tu. Sebab zaman sekarang ni mereka merasakan kalau belajar bahasa Inggeris dia akan jadi pandai, anak tu akan beroleh kejayaan dan anak tu akan terbang lebih jauh kan. Masalahnya bahasa Melayu tu ditinggalkan terus. Maksudnya jangan never cakap bahasa masalah lah tu macam tu. Jadi tak kisah kau nak ajar anak bahasa Inggeris, it's okay, memang bagus pun benda tu kan untuk pergi overseas dan sebagainya. Tapi kena seimbangkan. Seimbanglah kan. Jangan terus tinggalkan. Sebab saya tengok anak-anak buah saya memang cakap bahasa Inggeris. Total cakap bahasa Inggeris. Memang bercakap bahasa Melayu dia orang tak faham. Masalah tu. Anak darah semua darah Jawa tu. Tak, maksudnya memang macam bahasa Melayu tu dah hilang dah. Dan sampai sehingga kan kita punya jati diri tu tak ada dah. Kan? Kita kena belajar balik tu sejarah Melayu kita apa semua tu. Tapi mereka dah tak ada lah. Buku tu memang dah tak pandang dah. Bahasa ni. Kalau bahasa ni pun hilang juga. Sebab itulah adanya dulu cogan kata bahasa menunjukkan bangsa. Habis tu kalau bahasa tak ada, kita tinggal bangsa apa ni? Ya, betul. Okey, itu panjang yang kita sembang-sembangkan dengan Fazlina, dan dan beliau bercerita mengenai Fazlina and the Lashkar, bercerita mengenai ekspresi puisi Dunia Numera Kalitikya yang akan berlangsung bulan Mac nanti. Dan mungkin Fazlina, kata-kata akhir kita penutupkan segmen Ruang Tamu kita. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput kepada Durian Nusantara.
Terima kasih kerana menerima saya bercerita tentang Fazlina and the Lashkar. Pertarungan tu akan sehingga ke akhirnya lah, selagi masyarakat boleh terima dan selagi nyawa masih ada, insya-Allah perjuangan tu akan terus. Dan saya berharap ramai-ramailah datang ke ekspresi puisi dunia Numera yang berlangsung pada 18 hingga 21 April nanti. Mac nanti. Dah dekat dah bulan depan. Supaya anak-anak muda ni jangan takut untuk mengenal puisi-puisi daripada luar. Inilah masanya untuk belajar daripada mereka-mereka yang penuh ilmu di dada mereka, dan ajaklah kawan ramai-ramai datang. Dia percuma saja. Dan dia percuma tu paling mahal sekali. Jarang acara yang menghimpunkan Betul. orang-orang luar. Dan benda tu percuma. Yes, kan. Okey, terima kasih Fazlina. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk perkara-perkara ataupun topik-topik yang berlainan menerusi segmen Ruang Tamu kita melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. InsyaAllah. Salam hormat, salam manis, salam sayang. Assalamualaikum.